Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali. Dan insya-Allah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah bermula dari ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ni sebelum daripada kita sambung bicara kita ni, saja saya nak kongsi. Saya duk tengok satu fatwa ni. Sebab ada orang bertanya, saya baca soalan dia. Assalamualaikum Ustaz, ada muskilat berkenaan konsep syirik ni. Katakanlah ada seorang hamba Allah minta tolong jin untuk menjaga rumah atau merawat penyakit. Dia yakin Allah yang maha berkuasa, cuma dia minta tolong kepada jin sebagai ikhtiar. Minta tolong kepada jin sebagai ikhtiar. Adakah dikira mensyirikkan Allah dalam keadaan demikian? Okey, faham soalan dia? Soalan dia, satu orang ni dia nak tolong jaga rumah dia atau nak merawat penyakit, lalu dia minta tolong dengan jin. Bila minta tolong dengan jin, dia kata dia yakin pada Allah, minta tolong dengan Allah. Cuma jin tu sebagai ikhtiar, seperti mana dia minta tolong dengan manusia. Boleh atau tidak boleh? Syirik ataupun tidak syirik? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, soalan ni oleh kerana dia berkait dengan cerita malaikat, cerita jin, cerita itu, mungkin dia datang tu pasal kita duk cerita pasal malaikat. Yang pertama, kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia pada kedudukannya yang sangat mulia, sehingga manusia ini Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana yang kita dah baca sebelum daripada ini. Bererti kedudukan manusia yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mulia. Dia lebih mulia daripada malaikat. Sehingga malaikat Allah, kalau kita baca dalam Quran, senantiasa mendoakan manusia. Orang yang duduk dalam majlis ilmu didoakan malaikat. Orang yang malaikat mendoakan. Orang malaikat beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Malah sekalian makhluk lain. Kita baca dalam hadis, sehingga ikan di lautan mendoakan kepada Allah agar beri kebaikan kepada manusia yang menuntut ilmu. Hatta semut-semut di darat, kerana mulianya satu makhluk yang nama dia manusia ni, malaikat mendoakan dia, haiwan pun mendoakan dia. Jin kedudukan dia di mana? Jin kedudukan dia tak sampai level manusia. Walaupun dia mukallaf, dia adalah makhluk yang duduk di alam dia, tapi bukanlah dia kedudukannya sama dengan kedudukan manusia. Malah dia lebih rendah daripada manusia dan lebih rendah daripada malaikat yang mendoakan manusia. Itu pertama. Satu, kita kena tahu nilai kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang sangat-sangat mulia. Jadi pada manusia nak minta tolong ni, kita minta tolong dengan orang yang lebih mulia ke kita minta tolong dengan yang lebih hina? Biasanya kalau kita nak minta tolong, kita minta tolong pada yang kedudukan dia lebih tinggi daripada kita.
dan dalam keadaan dia mampu melakukan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Itulah dipanggil isti'anah, dengan minta pertolongan daripada sesuatu. Jadi manusia yang beriman lebih mulia kedudukan dia di sisi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Ambil nombor ayat dia. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Surah Al-Isra ayat 70, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Kami, kata Allah, telah memuliakan anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak daripada makhluk yang telah kami ciptakan. Di hujung ayat ni Allah Ta'ala kata, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kami muliakan manusia ni lebih tinggi daripada banyak makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan. Jadi manusia berbanding malaikat, manusia, kita mula daripada bawah, manusia berbanding serangga, pasti mulia manusia. Manusia berbanding haiwan, mulia manusia. Manusia berbanding pokok, bintang, bulan, matahari, manusia lebih mulia. Gunung ganang, manusia lebih mulia. Kemudian naik lagi level, manusia dengan jin, manusia lebih mulia. Manusia dengan malaikat, manusia lebih mulia dengan syarat dia beriman. Kalau dia tidak beriman, Allah Ta'ala rendahkan balik kedudukan dia. Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'ami balhum adal. Kalau dia tak beriman, mereka itu seperti binatang, malah lebih sesak daripada binatang. Dia jatuh menjunam, kedudukan dia lebih hina daripada binatang hak paling bawah tadi. Tapi kalau dia mulia, kalau dia beriman, kedudukan dia lebih tinggi daripada malaikat. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-70 dari surah Al-Isra, dan juga berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla supaya malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita dah sebut tadi tentang doanya malaikat kepada manusia, senantiasa beristighfar, ya Allah ampunkanlah dia, ampunkanlah orang beriman. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina yahmiluna al-arsha. Ya, tak jumpa pula ayat ni. Surah Ghafir ayat yang ke-7. Surah Ghafir ayat yang ke-7. Surah Ghafir ni surah yang ke-40, ayat yang ke-7, muka surat 467. Allah Subhanahu wa taala kata, alladzina yahmiluna al-arsha. Surat 467. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, dan malaikat-malaikat yang memikul arash, dan malaikat yang berada di sekeliling arash, yusabbihuna bihamdi rabbihim, kerja mereka memuji, bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bih, dan beriman dengan Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala.
wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan kerja malaikat pemikul arash dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arash. Ni malaikat-malaikat tinggi kedudukan ni, bukan malaikat yang duduk bawah, malaikat yang duduk di arash Allah, malaikat yang memikul arash Allah, dan malaikat yang ada di sekelilingnya. Kerja mereka bertasbih je kepada Allah siang malam pagi petang senantiasa, dan mereka beriman kepada Allah. Allah Ta'ala sebut mereka juga malaikat-malaikat ni dalam ayat surah Ghafir ayat ke-7, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka mendoakan keampunan bagi orang-orang yang beriman. Malaikat duduk di arash, malaikat memikul arash, duduk di langit ni. Dan malaikat yang sekitarnya berapa jumlah dia? Hak pikul arash saja ada 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hak 8 tu pun bukan level biasa-biasa. Hak 8 tu pun malaikat yang sangat besar. Keliling dia, wallahu ta'ala, jumlah dia tak tahu berapa, banyak. Selain daripada mereka bertasbih memuji Allah, selain daripada mereka beriman kepada Allah, antara doa yang keluar dan tasbih yang keluar daripada mulut mereka adalah istighfar. Kerana Allah suka untuk diminta ampun padanya. Tapi kerana mereka tahu Allah suka mengampunkan, mereka minta istighfar. Bukan untuk mereka, sebab malaikat ni dia tak ada dosa. Dia minta istighfar untuk siapa? Lilladzina amanu. Minta istighfar, ya Allah ampunkanlah orang yang beriman itu, ya Allah ampunkanlah orang beriman itu, dengan bahasa dia lah. Dan Allah Ta'ala sebut lafaz dia, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Dengan lafaz yang malaikat sebut, yang bermakna, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan menurut jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab api neraka. Waqihimus sayyi'at, waqihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Panjang doa malaikat ni. Wahai Tuhan kami, mereka doa lagi dengan ayat yang selepas tu, ayat ke-8. Dan masukkanlah mereka kepada syurga Aden. Siapa doa ni? Malaikat. Doa untuk siapa? Orang beriman. Ya Allah, masukkanlah mereka orang beriman ni dalam syurga yang telah engkau janjikan kepada mereka, yakni syurga Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan masukkanlah bersama dengan mereka orang-orang salih dari kalangan, yakni orang-orang layak dari kalangan ibu bapa mereka, dari kalangan isteri-isteri mereka, dan juga anak-anak keturunan mereka. Maka malaikat doa, ya Allah, orang soleh ni masukkanlah dia ke dalam syurga, ya Allah, bersama dengan ayah-ayah mereka yang layak, isteri-isteri mereka yang layak, anak-anak mereka yang layak. Innaka antal azizul hakim, kerana engkaulah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, panjang lagi doa malaikat. Dan ya Allah, peliharalah mereka dari kejahatan yang dilakukannya, dan sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari maka sesungguhnya sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukan, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya, dan yang demikian itulah kebenangan yang besar nilainya. Barulah habis doa tu.
Ayat yang seterusnya, ayat ke-10, cerita orang kafir pula. Tapi ayat ke-8, ke-9, ke-10 tu, ayat ke-8, ayat ke-7, ke-8, ke-9 cerita tentang doanya malaikat kepada orang yang beriman. Jadi conclusion yang saya sebut di awal tadi, kedudukan orang yang beriman lebih mulia di sisi Allah berbanding malaikat. Dan hujah yang keempat, kedudukan manusia lebih mulia daripada malaikat ialah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat naik pada kedudukan yang lebih tinggi daripada Jibril alaihi salam. Naik sama dengan Jibril, Mi'raj dia ke langit, langit pertama bersama, langit kedua bersama, langit ketiga bersama, langit keempat sampai langit ketujuh bersama dengan Jibril alaihi salam, sampai Sidratul Muntaha. Sampai bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak naik lagi, Jibril kata, aku setakat ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pada kedudukan yang lebih tinggi daripada Jibril alaihi salam, menunjukkan kedudukan mulia yang dilebihkan oleh Allah azza wa jalla. Dan kita ni jenis makhluk manusia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebagai makhluknya dari kalangan manusia. Dan maha suci Allah juga, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk beriman kepada Allah, yang mana dengan keimanan itulah manusia dilebihkan kemuliaannya berbanding makhluk-makhluk yang lain. Kerana makhluk-makhluk yang lain beriman kepada Allah tanpa diuji. Malaikat tak ada nafsu, binatang-binatang tak ada akal. Dia hanya beriman kepada Allah kerana Allah menciptakan mereka dalam keadaan beriman. Tapi manusia, Allah bagi akal, Allah bagi nafsu. Lalu Allah uji manusia, di mana dari kalangan mereka yang beriman dan di mana dari kalangan mereka yang kufur. Lalu dengan sebab keimanan setelah diuji ini, manusia beriman berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat Allah. Berbalik kepada soalan di awal tadi. Jadi kalau begitu kedudukan manusia yang sangat-sangat mulia, adakah wajar dia minta tolong dengan jin yang lebih rendah kedudukannya? Itu disebut kewajaran. Kemudian dibahaskan pula isti'anah bil jin fil ilaj, minta tolong dengan jin. Pertama, kebanyakan berlaku dalam rawatan-rawatan, minta tolong berubat, minta tolong jin, terutamanya dalam soal melawan sihir. Sebab oleh kerana sihir tu daripada jin, maka dia nak minta lawan sihir, dia guna jin. Konon-kononnya jin Islam pergi lawan jin kafir, contoh. Atau yang kedua, au raddil mafqudat, minta tolong dengan jin untuk cari benda-benda hilang. Atau dalam bahasa yang soalan ditanya tadi, minta tolong jaga rumah lah, jaga kebun lah. Orang zaman dulu dia ambil pandangan boleh. Orang zaman dululah, tak tahulah pandangan tu daripada mana, wallahu taala alam. Walaupun ada sebahagian pandangan ulama memang khilaf tu besar, bukan khilaf tu ada, tapi kebanyakan ulama melarang kita melakukan perbuatan tersebut kerana beberapa alasan. Yang pertama, perkara begitu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dia boleh berinteraksi dengan jin, tapi Nabi sendiri tak pernah minta tolong dengan jin. Terutamanya bila waktu berperang. Kalaulah minta tolong dengan jin tu boleh, seperti mana minta tolong, seperti mana kekuasaannya
Nabi Sulaiman dengan sekalian makhluk. Nabi Sulaiman dia semua tentera-tentera dia sampai ifrit pun jadi tentera dia. Tapi Nabi Sulaiman lah, tu Nabi Sulaiman. Kita ni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada perang dan Nabi Muhammad perlu kepada bantuan, terutamanya waktu perang Badar. Jumlah orang Islam 313 nak lawan 1000 tentera kafir. Dan begitu juga dalam perang Mu'tah. Berapa puluh ribu sahabat lawan 200,000 tentera Rom. Sehingga mati 3 orang panglima Islam dalam peperangan tersebut. Semua panglima mati sehingga Khalid bin Al-Walid dengan taktikal dia buat balik tentera tu selamat di Madinah. Waktu perang kritikal, kalau paling nak tolong boleh minta tolong, dan Nabi ada akses untuk interaksi dengan jin. Nabi SAW dia boleh berdakwah kepada jin. Ada jin mari dengar Nabi ngajar, mulianya. Dan memang kita tak nafi ada di kalangan jin yang beriman, ada dari kalangan jin yang baik, tapi ada juga di kalangan mereka yang kafir, yang jahat. Lalu Nabi SAW tidak pernah sekalipun dalam riwayat, dalam mana-mana keadaan, sama ada perang ke, hantar spy tahu, risikan, perang ke, risikan ke, rawat orang sakit ke, cari barang hilang ke, apa jua keadaan, tidak pernah ada satu pun riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tolong dengan jin. Dan tidak ada satu pun riwayat daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat yang mulia, yang level wali-wali belaka ni. Kalau nak panggil wali lah, orang lah ni kan sibuk dengan wali. Tak ada orang lebih wali daripada sahabat Nabi. Sebab mereka dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dijanjikan syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Kullan wa'adallahu al-husna. Semua daripada mereka sahabat Nabi dijanjikan Allah dengan kebaikan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Makna kalau nak kata wali paling tinggi sekali di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah golongan sahabat Nabi yang paling mulia. Tapi sahabat ni tak pernah sekalipun ada riwayat yang menyatakan mereka minta tolong dengan jin. Tak pernah. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kita kan ada kepakaran dalam bidang perawatan dan seumpama dengannya daripada kalangan manusia. Nak jaga rumah macam-macam lah ni teknologi, orang minta tolong boleh dengan tolong manusia kan. Dan kalau pun kita nak merawat penyakit-penyakit sihir, bukankah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah disihir? Apakah sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, Nabi tanya, sekurang-kurangnya Nabi nak tanya, jin, mu tahu tak mana orang letak buhul sihir? Buhul, tahu buhul? Buhul sihir ni benda yang jampi yang ditulis tu, ataupun rambut Nabi hak dia ambil tu, dia sihir rambut tersebut, diikat dalam satu kulit, diikat, gulung-gulung, lepas tu ditanam di bawah telaga yang tak ada air, telaga buta lah kita kata, sehingga tak ada orang tahu tepat. Cara rawatan ni, ambil buhul tersebut, ambil dengan doa-doa yang baca berlindung dengan keburukan, kemudian buka, kemudian kita leraikan sihir tersebut. Itu antara cara rawatan sihir. Nabi, masalah nak buka tak ada masalah.
Sebab dia Nabi kan. Nabi, takkanlah Nabi tak boleh buka benda tu. Cuma Nabi tak tahu di mana letaknya sihir tu. Betul tak? Adakah Nabi tanya jin masa tu? Hei sekalian jin, mugi cari seluruh tempat mana orang letak tempat hak orang sihir aku. Ada tak Nabi tanya? Tak ada. Nabi tak tanya. Apa Nabi buat? Apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala turunkan surah Al-Mu'awwidhatain. Surah Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Dalam surah tersebut Qul a'udhu birabbil falaq ada min syarrin naffathati fil 'uqad. Dari keburukan sihir-sihir wanita yang menghembus pada buhul-buhul sihir, pada ikatan-ikatan sihir. Maka Allah dah turunkan kepada kita dalam Quran rawatan sihir. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bawah sekali minal jinnati wan nas. Rawatan tu ada dah dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran cerita Harut dan Marut. Dalam cerita Harut Marut surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala jelas kata, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Siapa-siapa yang buat sihir, mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada sesiapa pun melainkan dengan izin Allah. Jadi apa Nabi buat sallallahu alaihi wasallam? Nabi minta dengan Allah, ruqyah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi, sehingga akhirnya datang malaikat bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mana tempat kedudukan itu. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buka sihir. Tapi kesan kepada sihir itu masih ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit baginda tu panjang. Kemudian baginda juga pernah diracun, sama juga. Dengan rawatan ruqyah Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rawatan tu ada dalam Islam. Tak perlu kita nak pergi cari kedudukan seseorang yang lebih rendah kedudukan dia daripada manusia. Yang kelima, cerita panjang, pasal tak baca dah hari ni tafsir kita. Tapi saya memang pasal dia tanya soalan ni, saya suka nak jawab, ramai orang boleh tahu. Yang kelima, kata Syekh bin Baz, la yanbaghi lil maridi istikhdamul jin fil ilaj wala yas'alahum bal yas'alil atibba al ma'rufin. Tidak patut bagi seorang yang pesakit, seorang sakit, minta bantuan jin dalam merawat atau bertanya kepada mereka. Bahkan sebaliknya, tanyalah kepada para doktor yang mahir. Kita ada doktor ilmu rawatan perubatan, ataupun para peruqyah syar'i, atau panggil perawat-perawat Islam yang benar, yang tak guna jin ni lah. Ammal luju'u ilal jin fala. Adapun Syekh bin Baz kata, ni pandangan yang kata tak boleh lah ni, tapi kebanyakan ulama memang kata tak boleh lah. Walaupun ada yang kata boleh, tapi dia punya dawabit, dia panggil garis panduan dia terlalu ketat, yang kita akan sebut lepas pada ni. Dia kata apa? Adapun pergi minta kepada jin, tidaklah perlu, tak payah. Li'annahu wasilatun ila ibadatihim wa tasdiqihim. Kerana minta tolong dengan jin boleh membawa kepada menyembah mereka. Mula-mula minta tolong, tanya, lama-lama dia sembelih ayam lah, sembelih gapo lah, dibusuk dan sebagainya, sebagai satu persembahan kepada jin tersebut. Pasal dia tak tahu jin ni betul ke Islam ataupun kafir. Jin tu dia mengaku dia jin Islam, jin tu mengaku mungkin jin kafir, dia mengaku mungkin, tapi dia mengaku tu betul ke tak betul dia rakyat tu, kita tak tahu. Sebab kita hanya jumpa dia lah, orang jumpa tu lah.
Jumpa kawan tu seorang je. Lepas tu dia royak, aku ni mari tu gini cerita. Macam-macam cerita dia. Dia kalau kita dengar cerita orang rawak ni, seronok dengar cerita dia. Kalau dia tengah cakap dengan jin, macam-macam cerita keluar. Tapi kalau nak percaya, hati-hati. Sebab kadang-kadang kita tak tahu hak dia cakap tu betul ataupun tidak. Baik, kemudian dia kata apa? Lianna fil jinni man huwa kafir wa man huwa muslim wa man huwa mubtadi' wa la tu'rafu ahwaluhum. Kerana dalam jin ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang mubtadi', wa la tu'rafu ahwaluhum, dan ada yang tidak dikenali hal keadaan mereka. Fala yanbaghi al-i'timadi 'alaihim. Maka tidak boleh kita beriktimad, bergantung kepada mereka. Walaupun pada hakikatnya ada jin-jin yang baik, memang ada jin yang beriman dan ada jin yang datang menuntut ilmu. Dan kadang kita tahu kalau dalam majlis ilmu boleh jadi ada di kalangan jin yang hadir yang kita tak nampak. Memang ada jin yang baik, tapi di mana kita selaku manusia yang Allah Ta'ala tak bagi kita nampak alam jin ni, kemampuan pada kita untuk membezakan mana jin yang kafir, mana jin yang beriman, mana jin yang baik, mana jin yang jahat. Kita ada tak kemampuan? Tak ada. Sekadar dakwaan. Dia mari dia kata aku jin Islam, orang dia kata jin kafir. Kita kata sebaiknya kalau dia baik, itu urusan dia dengan Allah. Dan kemuliaan jin yang Islam lebih tinggi daripada orang manusia yang kafir. Manusia kafir dah jatuh level dia lebih hina daripada binatang tadi. Jin yang Islam lebih mulia kedudukan daripada manusia yang kafir. Memang baik sungguhlah. Tapi kita tak boleh nak membezakan. Kita tak ada kemampuan tersebut sebagai manusia. Dan balik pada riwayat asal tadi, tak ada seorang pun daripada sahabat Nabi minta dengan mereka. Yang seterusnya, banyak cerita ni. Yang ke berapa? 6 dah. Wal isti'anatu bil ghaib. Minta dengan jin ni termasuk minta secara gaib. Dan minta secara gaib ini tidak boleh sama ada dengan jin ataupun dengan manusia. Manusia gaib, boleh tak minta tolong dengan dia? Manusia gaib. Apa maksud gaib? Manusia yang tak ada depan kita. Kita panggil je nama dia. Hei manusia. Hei fulan bin fulan. Hei tok syekh, hei tok guru. Nama tu manusia tu. Nama apa? Tak ingat nama dia apa dah? Hakim. Hakim ni orang soleh. Dia ngaji, dia mari masjid contoh. Kita pun teringat kepada dia. Dia duduk rumah dia. Kita doa, hei Hakim, tolonglah aku. Doakan kepada Allah supaya aku sembuh sakit aku. Kita tak jumpa dia. Kita doa secara gaib. Boleh tak boleh? Tak boleh. Melainkan kita pergi jumpa dia. Hari ni kita jumpa kat masjid. Lepas mayang, Allah Hakim, lama tak jumpa Hakim. Hakim tolong doa ke Ustaz. Ustaz ada hajat sikit. Sakit ni biar sembuh sikit. Tolong doa lah lepas mayang. Dia pun doa. Itu lain. Ni dia duduk rumah. Kita duduk rumah kita. Minta tak ada tanya. Wahai Hakim, panggil nama dia. Dia terbatuk-batuk dia kat rumah dia. Tak tahulah. Minta secara gaib. Boleh ke tak boleh? Dengan manusia pun tak boleh, apatahlah dengan jin. Saya sebut macam ni sebab ramai orang hari ni dihidangkan dengan orang-orang berwatak agama tapi sebenarnya mereka tok bomoh. Mereka adalah bomoh. Tak pandai baca Quran. Kalau pandai pun merangkak-rangkak, tak faham isi kandungan Quran. Tak pandai berbahasa Arab. Tak faham pun apa mentera-mentera yang dia baca.
Tapi dia datang dengan watak pakai jubah, pakai serban, ada tasbih besar. Seakan-akan dia ustaz, tapi sebenarnya dia adalah bomoh. Dia jual minyak-minyak macam-macam, minyak cenuai, tak cenuai. Calik orang tu menambah kasih sayang. Pakai minyak wangi itu mendatangkan rezeki. Ini semua ilmu bomoh yang datang di atas jenama agama. Dan perkara ni banyak. Mereka tersebar di media sosial, ramai follower dan pengikut dia. Dia bukan ustaz, dia bukan ustaz. Dia tak ada majlis ilmu pun. Dia tak erti syarah Quran, dia tak erti syarah hadis, dia tahu berubat. Dengan amalan pelik-pelik, tunjuk situ, tunjuk sini. Boleh tunjuk gambar syurga, boleh tunjuk gambar neraka. Tunjuk tapak tangan, tengok syurga. Nak masuk syurga. Tengok gambar neraka. Macam tangan dia tu adalah skrin. Setengah-setengah tu bomo tunjuk gambar Tok Syekh kat telefon. Tengok gambar Syekh aku tu. Jin pun takut, syaitan takut. Tapi bila kita tanya dia, ada tak Nabi SAW buat macam tu? Ada tak sahabat tu lukis gambar Nabi, pergi mana-mana ruqyah tunjuk gambar. Contohlah, sahabat tak buat lagu tu, memang Nabi tak boleh dilukis. Ada tak orang guna gambar lain? Kalau benda tu betul alat cerita serban Imam Ahmad contohnya, asar yang betul dia pakai, dia gapo semua, itu tabarruk yang betul. Tapi sekarang ni kau ada gambar dia tuan-tuan, macam-macam pelik-pelik berlaku, sehingga akhirnya sampai ke satu tahap orang kata boleh minta tolong dengan jin selama kita yakin kita minta dengan Allah. Jawapan dia itu adalah minta secara gaib. Dan kalau minta secara gaib, baiklah kita minta kepada yang maha mengetahui segala yang gaib, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah kita minta, ya Allah. Daripada kita minta dengan jin, ya fulan-fulan, dia gaib, Allah gaib. Tapi dengan Allah mana lebih? Baik minta tolong dengan Allah lah. Allah adalah yang maha mengetahui segala yang gaib. Allamul ghuyub. Dan terakhir kita sebut juga perkara-perkara yang membawa kepada syirik yang besar dipanggil syirik kecil. Orang yang beristi'anah dengan makhluk dalam keadaan dia yakin Allah yang buat, makhluk di sini adalah makhluk gaib. Kita contoh pergi ke kubur minta, ya Allah, dengan wahai Syekh, ataupun dia minta, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh sekian. Dia minta wasilah dengan makhluk ni, dengan iktiqad sebenarnya Allah cuma nak minta dengan dia ni je. Maka kita kata itu syirik kecil. Kerana apa? Sebab dia iktiqad dengan Allah. Tapi kalau dia iktiqad memang si mati ni boleh memberikan manfaat dan mudarat, dia dah jadi syirik besar. Jadi jalan-jalan membawa kepada syirik kecil, macam dosa besar dengan dosa kecil lah. Dosa besar ada dosa besar. Perkara yang menyampaikan kepada dosa besar tu dia panggil dosa kecil. Sebagai contoh zina. Zina dosa besar. Semua jalan-jalan menuju zina dianggap dosa. Tapi tak sampai bab zina lagi lah. Dia tengok wanita tanpa aurat, dosa. Tapi apa hukum? Dosa kecil. Sebab membawa kepada dosa besar. Syirik kecil, perkara-perkara yang boleh menyampaikan kepada syirik besar adalah syirik kecil. Contoh tadilah, minta dengan sesuatu yang gaib, dalam iktiqad masih Allah yang berkuasa. Tapi kalau sampai satu tahap lama dia hilang dah rasa Allah berkuasa tu, dia minta dengan yang gaib yang nama jin tadi, akhir sekali dia sembelih, bagi hadiah, bagi hidangan, buat amalan-amalan tertentu. Sebab dia kata kalau nak upah orang mahal. Kalau upah jin ni sembelih ayam seekor pada dah. Ustaz tu royak lah, ada ustaz tu kata, ustaz hak kata Tok Bomo tadi tu, ada dia kata, orang dulu kita nak upah orang mahal. Orang 1,000, 2,000 tak cukup. Kalau upah jin ni kita sembelih ayam seekor pada dah. La ilaha illallah tuan-tuan. Sembelih tu ibadat tu.
Sembelih tu inna salati wa nusuki. Sembelihanku, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku milik Allah. Tapi tiba-tiba dia kata, kita sembelih ayam seekor, pada tak? Dan orang-orang macam inilah yang membawa manusia ke dalam jurang kesyirikan. Wal'iyadhu billah. Kita minta berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut. Jadi ambillah faedah daripada ayat yang kita dah baca sebelum ni, bahawa kedudukan manusia itu sangat-sangat mulia di sisi Allah. Janganlah kita hilangkan kemuliaan itu dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dan menyebabkan seseorang yang syirik itu terjunam ke dalam lembah kehinaan sehingga kedudukan mereka lebih rendah daripada binatang. Sebaliknya bergantunglah dengan Allah. Minta dengan Allah. Kita ada ayat ruqyah, Allah Maha Penyembuh, Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Segala-galanya kita berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan Allah adalah sebaik-baik yang kita serahkan segala urusan kita. Ini masalah tauhid yang sangat penting kita faham. Semoga Allah Ta'ala jaga iman kita. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca tu kita ulang lagi. Besok hari insya-Allah, esok ada kuliah. Hari Khamis kan esok kan? Insya-Allah. Kalau tak balik malam ni ya. Tapi insya-Allah ada kot, insya-Allah. Pasal kira-kira esok nak balik tu. Melainkan kalau ada emergency paksa balik, tak lagi. Saya maklumkan nantilah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.